Seorang suami yang membiarkan isterinya menayangkan auratnya, pakai yang tak senonoh tunjuk, maka dayus suami itu. Kena ingat. Dia biar lawa lah you, elok you pakai macam tu, tunjuklah pusat pula. Pusat dia kan ada dua lubang, pusat ni. Ni kita golak-golak, tapi ni cakap tu orang. Seorang suami dayus bukan hanya takut kepada isterinya, tetapi kegagalan menjaga isteri dan anak perempuannya daripada melakukan maksiat secara terang-terangan. Hati-hati. Orang perempuan kalau suami togu, kena terima. Awak ni pakai elok-elok, awak tunjuk ni apa nak jadi kek saya. Suami semayang ni, kek suruh kek masjid, tungit semayang, tapi bini menedahkan aurat, tunjuk kek satu dunia. Pagi tu pakai alat tudung lawa, saja di lempasnya dadon untuk kau. Tengok puai-puai. Ya. Sekarang budak-budak pergi pasar malam, pakai baju ghalib menyalo-nyalo kat dado tu. Ada manik-manik berkilat-kilat tu. Ada tulisan. Kita ni yang jauh-jauh ni dah nampak dah silau mata, konolah baca. Apa mana tulis tu? Dah dokek-dokek tu baru perasan. Nampak tengok-tengok adalah kata arah tu. Sekarang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara yang berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said, ahli Dewan Undangan Negeri, YB kita, pemimpin kita, seterusnya Tuan siapa tak nama Tuan Sekretari ya? Lupa dah nama. Macam itulah majlis kodakut ni untuk iyo yang baca kan. Untuk kita tak disiap kan. Tak apalah. Dah tahu web roster melalawa ni, siapkanlah tag kan. You pun baca orang golap ni cari tempat cahaya kita ni lagi lah tak nampak apa kan? Tapi tak apalah, pemimpin-pemimpin Tuan masih banyak Tuan ya, kerana sudah hadir. Begitu juga Tuan Penghulu, begitu juga Tuan Pemukim tadi, dan begitu juga pengurusi MPKK, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kerana malam ini Allah izinkan kita bersama-sama berada di majlis yang sangat baik, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi pada malam ini kita bicarakan soal kuasa viral. Hari ini zaman yang paling mencabar sekali ya? Maklumat di hujung jari. Kalau kita tengok ni tajuk kuasa viral, dan juga disebutkan tentang tanam apa? Semai di dunia, tuai di akhirat. Maknanya kat dunia ni yang kita buat, apa yang kita buat, semuanya Allah Ta'ala akan balas. Dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18, Allah Ta'ala beritahu, hendaklah kamu melihat apa yang kamu usahakan untuk hari esok, yang iaitu untuk hari. Ramailah orang kat dunia ni yang bersia-sia. Ramai yang bersia-sia berjalan-jalan ke atas muka bumi ni, atas dunia dengan penuh senang hati. Dan namun tiba-tiba bila nyawanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia perasan yang dekat dalam kantung beg bekal dia masih lagi kosong. Dia belum bersiap lagi dengan apa-apa bekalan yang dengan sewajarnya. Itu sebab hari ini bila kita buat ceramah perdana, kita pasang kemah kat luar, dan dengan harapan ada yang perasan yang kat sebelah tu ada surau kan. Sebab ada orang yang tak pernah sampai abad tak pernah sampai kat surau ni. Walaupun dia duduk kat taman ni dah lama, duduk kat kampung ni dah lama, tapi dia mungkin payah nak datang, dia tak jumpa jalan kan. Macam tompek dia datang kan, tapi surau tak nak pergi kan. Jadi tu sebabnya salah satunya nak beritahu, inilah tempat kita menanam bekal kan, menyemai di dunia, tuai di akhirat. Dan bila sebut viral hari ini, ialah salah satu sebablah Samsul Debat dipanggil pada malam ini. Kenapa? Pencamah-pencamah lain kalau dia panggil sudah dalam kemah pun tak ada orang. Dalam surau pun belum tentu orang datang. Dia cakap lah, saya tak tahu ya ke tidak, tak tahulah kan. Sanggup dia hidangkan makanan yang pelbagai kan? Makanan yang pelbagai hari ini sebab meraihkan penceramah personality popular Malaysia. Cik katanya lah
Dia cakap tadi lah kan. Jadi beryoyo lah tadi, menyarap, menyangkung, ambil gambar. Punyalah beryo tadi. Pandanglah seniah teh, cik tu tadi kata. Kan, mingnya ambil gambar kan lawa tu. Iyo kan. Nak ambil gambar aku cari gaduh, tak tahulah bahal kan. Tapi itulah dia, kuasa viral. Lepas itu dah ambil gambar, tiba-tiba satu dunia dah tahu. Ada ceramah rupa kat Pasir Bazar. Kan? Jadi dia ada lah pula malam ni pula boleh tengok secara live, malahan dah ada orang record dan save dan untuk diviralkan pula apa baik-baik yang kita sebutkan pada malam ni. Itulah dia. Itu sebab tuan-tuan dan puan sekalian, kita cakap kepada YB Datuk kita, kan? Siapa-siapa pun yang memerintah, memegang tampuk pemerintahan kerajaan hari ni akan susah. Siapa-siapa pun akan susah. Sebab ni zaman viral. Apa juga buat, orang akan cari juga yang tak betul. Kan? Yang tak betul tu lagi seronok disebarkan daripada benda yang betul. Cerita dengar-dengar imam nak pergi haji tahun ni. Yalah. Elok tu. Jadi setakat tu cerita tu, tak berkembang. Dengar imam nak kahwin lagi. Ya ke? Bila? Apa pasal dan tak tahu? Dengan siapa? Anak siapa? Kan? Tu bini dia yang keberapa? Semua soalan tanya. Macam-macam detail. Tersebar. Walhal imam tompek lain yang nak kahwin satu lagi tu. Bukan imam kat tompek kita ni. Jadi mana kata disebabkan kuasa viral, orang dah tak peduli dah ketulinan dan juga kesahihan sesuatu perkara. Itu sebab Abu Laid As-Samarkandi beritahu kita dalam hidup kita ni nak kena jaga 7 perkara. 7 perkara yang kita nak kena jaga sebagai tanda takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang kita kena jaga adalah kena jaga lidah kita. Lidah ni pula ada 2. Lidah berjari dan lidah berlisan. Yang berlisan ni lah yang kita cakap-cakap ni. Apa benda kita cakap, main lopeh ya kan. Sabut, maki-maki orang kan, komplain pasal orang, sudah ngan kau sekali kena angkut berniaga siapa suruh. Mokak-mokak orang viral langsung ngan kau tak boleh nego. Ni contoh kan, bukan kek negeri kita ni, negeri lain. Tapi nak tunjuk tu lah dia kuasa viral kan. Malam ni pun orang mulai ramai-ramai datang ni, tak payah naik notis benar dia WhatsApp je. Hari ni setua-tua manusia pun ada grup WhatsApp. Kau poi tak leha, oi poi. Kau pakai baju apa? Pakailah baju kurung kau, baju apa kau lah katakan. Pakai t-shirt tak boleh tak? Jangan buat. Dia bincang dalam tu. Kan? Saya datang-datang pergi. Kalau tidak dulu kena pergi kat pangkin depan bawah pokok tu buka. Kau pergi tak melangkang, dia lain. Sekarang dalam WhatsApp je. Dalam WhatsApp pun boleh buat video call. Kan? Nampaklah dolak lelaki dalam tu berselubung kepala tu. Kan? Sebab nak tutup aurat. Dia tariklah sarung kosyen mana sompek untuk sambuk untuk tutup kepala itu. Sekarang itulah dia. Kan? Jadi makna untuk menepati kehendak dan menepati arus semasa. Itu sebabnya kita kena faham. Ketika Saidina Abu Bakar dulu, zaman Saidina Abu Bakar dulu, dia kata, aku pernah memasukkan batu ke dalam mulut aku. Kenapa pula? Sebab Nabi dah pesan, kalau kamu tak ada benda-benda yang baik, kamu boleh cakap, lebih baik kamu diam. Jadi salah satu Saidina Abu Bakar ambil batu masuk dalam mulut dia. Diamlah, tak ada dia cakap benda-benda yang tak baik. Dikumam batu tu. Kita hari ni tak payah kumam batu dah, pegang handphone, diamlah. Nampak kat luar muka bangang kan. Soalnya dia tak cakap apa, tapi dalam handphone dia punya mesej dia membalun orang tak cukup tanah, habis semua dibalun. Dialah orang kan, dialah handal. Tapi tengok jumpa teman, ya sihat, elok pula. Tapi dalam mesej, dekat dalam Facebook, dekat dalam Twitter, dekat dalam media sosialnya, semua dibalun. Jadi adakah dia boleh cakap apa yang aku cakap ni lain, apa yang aku tulis lain? Tak, sebenarnya kita kena apa yang dieja-eja tadi tu. Tak dengar kau suara saya tu. Jadi kuat dah berdongong pula dah. Itu sebabnya kalau kita tengok apa yang kita tulis ni dizahirkan, kata ulama, apa yang kita tulis sebenarnya dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Maka hati-hati. Jangan nak sebar-sebarkan perkara yang ni, perkara yang tak betul, kerana
Mungkin dari segi undang-undang kita boleh terlepas. Mungkin dari segi undang-undang kita rasa tak ada apa-apa. Tu hak kita nak tulis apa yang kita nak tulis. Dan kita pun tak cakap siapa-siapa secara jelas. Saya rasa kita boleh tulis. Tetapi natijahnya di akhirat kelak adalah ia akan dianggapkan sebagai satu perkara yang fitnah dan guna menjadi satu dosa. Dan lebih malang lagi adalah apabila kawan-kawan kita yang ramai di media sosial, dia copy pula, dia share pula dengan orang lain, berpunca daripada posting asal yang kita masuk. Secara tak langsung, sekejapan saja kita menjadi jutawan dosa. Bukan menjadi jutawan pahala, jutawan dosa, mengumpat, menfitnah perkara-perkara yang tidak benar. Jadi, mengawal lisan hari ini bukanlah semudah disangka. Ditambah pula dengan dunia moden hari ini, lisan bukan hanya pada tutur bicara, tapi apa yang kita tulis. Kadang-kadang yang kita tulis tu difahami maknanya secara berbeza. Tu sebab lebih baik kita bercakap. Dan orang perempuan pula dia ramai pula bercakap tu. And then ni mulut jahat, hati baik, tak ada mana dah. Mulut kalau baik, kalau hati dia baik, mulut pun kena baik. Ingat orang pasir besar, jangan main lopeh yang cakap tu, terutama ke suami. Dalam menurut kajian, suami mati dulu. Kan, menurut kajian memang suami akan mati dulu. Bagi dalam Malaysia. Jadi tuan tengok, yang ramai kan perempuan tu. Yang lelaki ramai mati dah ni. Saya lah. Saya pergi ke pusat warga emas di Jempol. Saya tanya, saya bila saya masuk dalam dewan tu lah, semua perempuan orang tua-tua ni. Saya kata, lelaki tak ada orang. Lelaki habis mati dah, jawabnya. Nak buat macam mana? Kan? Iya. Makankan bau tercokit tulang mati. Makan buah tercokit biji pun mati yo. Kan? Tidur pula tiba-tiba somput kat katil tu, terbau pula kan, bau hapak baju kelawar bini tu mati. Macam-macam sebab mati ni. Kan? Tak salah kita fikir-fikir mana sawana Allah kalau dah sabut mati tentu matilah. Orang perempuan yang ramai. Bila perempuan yang ramai, lelaki tak ramai, maka lelaki konolah main peranan masing-masing. Yang faham lah, tak faham sudah. Kan? Jadi perbincangan tulisan pada hukum martabat bicara sudah wujud daripada sudut fiqh, yang mana diiktiraf apa juga yang kita tulis sebagai apa yang kita cakap. Kaedah menyebut tulisan itu dikira, yakni dihukumkan pada martabat perkataan bagi si penulis. Hari ni kita tulis donga-donga lah, dengar-dengar ada orang tu, dia tulis macam tu ya. Dengar-dengar ada orang tu curi duit surau, contoh kita tulis macam tu. Dan orang pula ramai-ramai pula berbincang, dia cakap siapa tu, dan tahu dia cakap siapa. Yang seorang ni pula, yang seorang tu hanya tahu dia cakap siapa, dia tak cakap orang tu betul ke tak mencuri duit. Dia faham orang tu maksudkan siapa. Dan rasa dia cakap pasal si Pulan ni. Oh, tak sangka si Pulan, dan tak tahulah dia baik ke tidak, tapi dia lah yang cakap. Oh, orang ni pun sampailah ke orang lain. Dia dengar, dia kabarkan orang ni mencuri kat surau. Dah sedap cerita tu. Yang seorang ni pula dia curi kat surau 50,000 tak kurang. Seorang lah tambah lagi cerita. Yang seorang habis dengan surau-surau dia buat lagi. Lah, yang macam mana pula buat lagi surau tu? Cerita tu tak logik, tapi bila dah disebar-sebarkan, macam tu lah cerita. Orang pertama tu cerita macam ni. Ali naik basikal pergi ke sekolah. Tiba-tiba nampak mayat di tepi jalan. Tu orang pertama. Sampai orang ke-10, Ali nampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah. Kan lain cerita tu. Memang cerita tu kelakar, tak logik, tapi pemuncul menyebar-nyebar, menyampai-nyampaikan cerita. Itu sebab berhati-hati. Nak pula tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang sangat besar. Tuan-tuan percayalah, perayaan besar ni nama pilihan raya. Hati-hatilah. Sebab ramailah orang yang tiba-tiba yang tak pernah habat sampai ke Pasir Besar. Tiba-tiba sampai. Dia pun bercerita lah cara-cara. Dia lah ngajar kita, orangnya elok, orangnya tak elok, orangnya tak berguna. Tiba-tiba dia tahu dalam account bank orang tu. Orang mana? Alah yang nama Razak tu lah. Dia cakap macam tu.
Kenapa? Dalam account ada duit. La ilaha illallah. Orang tu cerita bersungguh lah tu. Siap bawa foto state tu. Bono semua boleh buat sekarang. Dia tunjuk. Yo, kau tak sangka pula. Yang seorang tu pula datang pula sileha. Astagfirullahalazim. Dia tengok elok. Ya, cerazak tu. Tengok seorang tu pula. Yang seorang edan dalam mau tahu dah. Yang seorang tu pula sadap cerita jadi hati-hati. Jangan percaya-percaya mana. Setakat ni nama-nama Razak yang saya tahu baik orang Saya tak cakap YB ya, ni contoh. Contoh. Jadi makna kata hati-hati. Orang namanya memang finat. Sebab kita kena ingat, itu hidup ni ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan Islam, dan juga zaman kiamat. Ada 6. Dan kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana orang lagi goma dengan fitnah daripada dengan betul-betul. Cakap dah cerita fitnah, memang ramai. Tak percaya. Kita tengok. Kuliah subuh keluar TV 1. Berapa ramai tengok. Keluar pula TV 3 Al-Quran, tanyalah ustaz. Berapa ramai yang tengok. Yang tanya ustaz tu pun yang dah tak sedaya. Dia tengok. Yang jadi bukan subuh dah, maghrib. Orang yang bertanya tu maghrib. Kuliah tu subuh. Faham? Memang faham. Tak faham sudah. Kan? Tak ramai mana dah. Kan? Adalah forum perdana. Boleh tahan lah. Tapi yang paling ramai hari Ahad TV 3 pukul 11 pagi. Cuba tengok. Rancangan melok. Macam tu. Itulah bunyi kan. Rancangan propaganda. Macam tu kan. Bercerita, berburak pasal hidup manusia yang bergelar artis. Bukan cerita pasal lembu dah. Bukan cerita pasal kangaroo. Tapi bila cerita pasal manusia yang bergelar artis, contoh, dengar-dengarnya dia dah bercerai. Betul ke? Mari kita terjak. Panas. Kita pula dengar, la ilaha illallah, tak sangka. Parilah kenduri. Doa selamat. Baiklah kat rumah Haji Abu. Bukan nama sebenar. Sampai ke rumah Haji Abu, kau tengok tak melodi tadi? Tengok. Tak sangka kan? La ilaha illallah. Dia tak tengok, tak lepih. Laki dan sibuk dengan bola, nyampah dan kan? Yang diulang-ulang kan. Cerita kita pun sebar. Kita termasuk sekali orang yang menyebarkan fitnah. Kau ingat? Kita bukan cerita pasal buruk. Cerita pasal orang. Cerita pasal manusia. Cerita tersifat yang menjatuhkan maruah seseorang. Maka lebih baik jangan. Hati-hati. Macam tadi kan saya diam, yang selalu tinggi Samsul debat ni. Umpet. Berdosa tak? Berdosa, tapi si maaf anda. Alhamdulillah, syukur. Kan? Tak nak kan ada yang buntang mati, yang ngumpet tadi tak selesai dengan Samsul debat. Saya maafkan, saya siap. Nampak tak? Kan? Lepas itu tadi kan ada pula cerita. Mudah pula. Dalam TV nampak tu. Allah ajar betul. Kan itulah contoh kan. Kan. Nampak bodoh lah. Samsul debat pakai kurta style. Seluar slack kan. Dibanding dengan YB kaki plekat mak tak. Kan YB dia ramah macam tu. Dia tak ajak-ajak kaki plekat. Kau tahu malam tadi pakai kaki plekat sekali biasa sama berangin malamnya kan. Tak, tapi YB dia memang humble. Dia memang macam tu, dia steady dia kan. Alhamdulillah kan. Jadi makna kata kita hati-hatilah. Hati-hati. Sebab apa? Kita tak sadar. Kita masukkan satu maklumat, kita masuk dalam media sosial. Kita share. Kita kata orang ni begini-begini, tak betul. Orang dia komen, la ilah tak sangka. Betul ke ni? Kalau betul bawa bertobat lah. Ya Allah, tak sangka dia begini. Malam tu tengah melintang macam mana tak cakik sudu mati. Tapi yang posting kita tadi kita tak sampai padamkan. Tak ada orang lain boleh padamkan, kita saja. Orang lain boleh baca, orang lain tak boleh padam, tapi orang lain boleh share. Kita dah masuk dalam kubur, mengalir dosa-dosa kita ni. Dan kita tahu ini diseksa oleh malaikat disebabkan fitnah yang kita canang-canangkan. Tengok, Pak dah berubah muka masing-masing. Tak nak khabar. Buat lagi, baik delete sekarang.
Samsul debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Jangan dikait-kaitkan. Sesudahlah tu Cik Hayat kan. Aida Jebat pun dah kahwin. Kita doakanlah kebahagiaan dia. Betul kan? Kadang-kadang orang menulis ni memang sadar macam-macam. Contohlah kita pentang seorang ustaz tu. Ada satu ustaz yang Negeri Sembilan ni. Orang kaitkan ni. Kenapa kita nak panjang-panjangkan? Kenapa kita nak cerita-cerita lagi? Benda tu mungkin betul. Bila dia baru-baru dituduh. Biarlah dia membela diri. Kita cakap kadang macam kita ni baik benar. Memang ngutuk-ngutuk orang. Inilah dia sekarang lah. Itulah ini. Tak usah. Kita belum diuji. Kan? Kita belum diuji. Hati-hati. Kita nampak orang tu bini 3. Kita pun marah. Gata nak mampu. Jangan mati. Biar mati slow-slow tu. Nampak ya tu. Biar mati slow-slow ya kan. Kan? Cuba kita doa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada mereka dan jauhkanlah ujian itu daripada hidup aku, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Macam tu lah. Faham? Nak bongi, marah orang. Nampak orang tua tu kahwin, dia dah lama hidup seorang. Sekali dia kahwin, mampu dia satu. La ilaha illallah. Dorek batu mulut tu. Kan? Semoga berbahagia di dunia dan di akhirat. Rasa tak lama nak sampai akhirat ni. La ilaha illallah. Cubalah tulis yang elok-elok kan. Sebab itulah dalam mengawal lisan, begitu juga tulisan, ia perlu diikat dengan pasak keimanan. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan jaga dengan apa yang kita cakap, jaga dengan apa yang kita tulis. Orang perempuan bercakaplah elok-elok dengan suami. Weh kita, la ilaha illallah, panggil laki macam tu. Weh, pakak tu, la ilaha illallah. Jangan panggil suami. Memang betul syurga di bawah tapak kaki ibu, betul. Tapi ibu tu masuk syurga bawah tapak kaki laki. Faham? Cuma tengok bawah tapak kaki tu apa dah. Kok bertanda muka tu kan? Tengoklah. Baik-baik dengan suami kita, cakap elok-elok. Abang okey ke? Abang nak makan apa? Cakap macam tu lah. Cakap elok-elok. Jadi nak bongi, nak makan apa? Abang nak makan nasi. Nasi nak tahu ada orang nak makan lah. Dah duduk, baru perempuan baru duduk, laki banyak sekadar. Telur dada tak ada ke? Tolu. Tapi ada tolu. La ilaha illallah. Tak cukup ke tolu yang ada? La ilaha illallah. Tengok tu. Ayat yang membalun laki kan. Cakap lah no. Kan? Abang nak tolu kau, abang nak tolu apa? Cakap. Telur dada kau, telur mata kabau kau, telur hani tu kabau kan betul tu. Kan? Abang kalau boleh naklah telur mata kabau. Tengah-tengah tu nak cari. Boleh bang. Sekarang juga saya buat. Abang. 2 biji lah awak buat. Biar dia balance. Kau kok sebiji tak balance bang. Labu pula sebelah. La ilaha illallah. Kau ni tengah makan kau cakap macam ni ya. Tak ada. Saya nak jaga laki saya. Macam tu nampak? Cakap elok-elok. Ya. Bagaimana hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita kawal keimanan kita, kawal lisan kita. Bila kita ada iman, kita jaga iman kita, kita kawal lisan. Baik kita, kalau kita ada bono-bono yang tak baik nak cakap, baik kita diam. Hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak elok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita cerita yang pertama dia jaga mulut, kita kena ingat juga apa yang kita kena jaga selain pada itu. Kita tengok dalam media sosial yang kena jaga adalah jaga penampilan. Jaga penampilan kita. Kadang-kadang yang kita tonjolkan dalam media sosial, hati-hati. Gambar tak cukup sifat. Gambar kita kadang-kadang elok dah pakai tudung, video tu pakai tudung, aurat tu cukup, tapi la ilaha illallah, mengintin-intin, mengulpung-lupung depan tu, apa hal lah kan? Menggodi-godi kan, loncek-loncek, apa kau mau penyakit ini, berjoget-joget macam-macam. Kenapa lah tu beg siapa hilang?
Ada beg lah. Wah, dah. Nak si umum kan? Kan? Jadi jago gambar-gambar yang kita masukkan tu, jago kan? Bergambar tak salah kan? Video tu pun tak salah, tapi apa video yang kita tampilkan biarlah menurut, biarlah yang elok. Kadang gambar-gambar tu tak sesuai. Dan ada juga orang bergambar tu kadang niatnya betul lah untuk berkongsi sebagai kenangan, tetapi kena pastikan pertama menjaga pemakaian pematuhan syariah. Pakai elok-elok. Kadang-kadang pakai tudung elok, pakai tudung tutup, tapi menjongket tudung tu sebab koci baju pula kotat. Jadi ingat, kita diajar agar menutup aurat, bukan membalut aurat. Baju kotak-kotak. Lepas tu bila dia duduk menjongket baju itu, nampak garisan dan jenis brand spenda itu. Siap tanda rogo beli kek pasar raya jimat kek gomeh. Contoh lah. Punya tahu tanda harga tak buang, belum klaim dia tu. Jago. Ini cakap betul ni, kita nampak macam apa pakaian kita di luar, dan begitu juga dalam media sosial. Jago pematuhan pakaian kita, kita tunjuk. Dan ada orang yang marah, dia kata suka hati aku lah, aku punya Facebook, aku punya account, yang kau tengok siapa suruh. Pak dia cakap, boleh kalau kau share untuk peribadi dan tak ada umat pun boleh tengok Facebook tu, boleh. Kita private kan, hanya kau yang nak tengok sendiri. Tapi masalahnya kita public kan, orang boleh tengok, maka tetap berdosa hukuman. Seorang suami yang membiarkan isterinya menayangkan auratnya, pakai yang tak senonoh tunjuk, maka dayus suami itu. Kena ingat, dia biar lawa lah you, elok you pakai macam tu, tunjuk dalam pusat pula. Pusat you kan ada dua lubang pusat ni. Ni kita golak-golak, tapi ni cakap tu orang. Seorang suami dayus bukan hanya takut kepada isterinya, tetapi kegagalan menjaga isteri dan anak perempuannya daripada melakukan maksiat secara terang-terangan. Hati-hati. Orang perempuan kalau suami togu, kena terima. Awak ni pakai elok-elok, awak tunjuk ni apa nak jadi kek saya. Suami semayang ni, dia suruh ke masjid, tungit semayang, tapi bini menedahkan aurat, tunjuk kek satu dunia. Pagi tu pakai alat tudung lawa saja lemparnya dadon untuk kau. Tengok perempuan. Iya. Sekarang budak-budak pergi pasar malam pakai baju ghalib menyalo-nyalo kat dado tu. Ada manik-manik berkilat-kilat tu. Ada tulisan. Kita ni yang jauh-jauh ni dah nampak dah silau mata, penuhlah baca. Apa benda tulis tu? Dah dokek-dokek tu baru perasan. Kenapa tengok-tengok adalah kata arah betul. Sekarang punya pesan baju kan. Lepas tu astagfirullahalazim, kita pun paling lah. Budak tu nyoling. Bila budak tu pusing, rupa kat belakang ada satu tulisan lagi. Kalau nak cakap lah pengajar betul budak ni kan. Iya, ini sekarang kita pun tahu kau ni dek, mana kau dapat bajunya semalam banyak. Emak kau tak marah kau? Emak pun ada satu teh. Emak kau pakai untuk abah kau, kau pakai untuk siapa? Emak kau pakai kat rumah, tunjuk kat abah kau. Adalah tujuan-tujuannya untuk merangsang sesuatu perkara. Tapi kau kat keluar ni, kau tunjuk kat siapa? Berdosa hukum. Jaga. Ya, jaga pakaian kita. Kedua, menjaga sahsiah muslim dan muslimah. Jaga adab dan perangai kita sebagai seorang Islam. Jangan bagi malu. Kadang bila pakai baju ikut bentuk badan kita sahaja, kita pun kongsi dengan orang. Itu yang Nabi sebut, akan tiba masanya nanti umatku berpakaian, tapi sebenarnya hakikatnya dia telanjang. Itulah maksud Nabi. Kita pakai menyebabkan orang geram tengok daripada luar. Kau tengok dia lalu depan kedai ni. Tak jadi kojo semua orang. Orang yang tengah ambil wuduk kat surau tu 5 kali dah basuh tangan. Tak perasan. Tengok, hati-hati. Jangan kita jadi penyebab menyumbang dosa.
Yang ketiga, beradab dan tidak keterlaluan pada pertimbangan uruf dan moral. Sebab pada masyarakat ada pertimbangannya. Pakaian tu dari segi masyarakat kita, benda tu boleh diterima. Tapi kalau tengok tak boleh terima, baik kita tukar. Jangan. Kan, marin-marin lain. Marin boleh pergi apa? Pergi beli sayur dengan kain batik macam tu, dengan t-shirt macam tu. Dengan towel macam tu. Cancel. Kau tak faham towel lah. Cancel kan. Ada lagi kau yang pakai cancel dekat Pasir Rosan. Sebut cancel lagi kau. Ada ya. Tuala kata nyampah kan. Jalan cantik, tak ada rasa apa pun marin kan. Tapi layulah sawi tu boleh tengok sayur tu kan. Tapi sekarang jangan, orang semua tak boleh, sangat bahaya. Orang gambar ambil gambar, lepas tu di share pula. Kau tengok pagi tadi si bedah ni, bukan nama sebenar, dia pakai kotak-kotak beli sayur malam tadi, pagi tadi. Dan nengok tak jadi beli ikan dan nengok dia ya dah habis kau apalah kau buat, dan buat lah macam pilih-pilih sayur, tapi dia nengok dia ya bini siapa tu, keluarlah nama bini itu kan. Maka menjatuhkan maruah suami juga, berdosa hukum kan. Begitu juga tidak sengaja akan mengundang fitnah yang mendatang. Adalah orang jangan-jangan dia memang macam ni, tak agak dia memang ni, memang daripada kecil mari dia macam tu. Yang seorang tu pula cakap memang adik-beradik semua macam tu. Keluar fitnah-fitnah yang lain yang diundang. Jadi hati-hati. Maka penampilan itu adalah diharuskan, cuma bezanya dalam ruangan media sosial yang lebih luas rangkaiannya, tidak terhad pada ruang sekeliling saja, maka kita perlu lebih berhati-hati. Semakin luas, maka semakin besar kesan dan impaknya sekiranya tidak dipelihara. Sebab itulah, jagalah penampilan kerana ia boleh dimanipulasi. Nak pula hari ni orang dapat gambar penuh. Contoh kalau kita bergambar, perasan tak? Kalau YB Datuk pernah tengok lah kan, saya kalau bergambar, kalau orang semua tunjuk good kan, saya akan tunjuk macam ni. Ataupun macam ni. Saya tak pernah tunjuk macam ni. Sebab ibu jari kita ni, ada orang boleh ambil gambar dan boleh scan. Dengan teknologi telefon yang ada sekarang, boleh scan, ambil cap jari kita dan gunakan untuk tujuan-tujuan yang tak baik. Ingat? Iya. Hati-hati. Kan? Tapi hari ni canggih. Saya bergambar dekat masjid tu, makcik tu, tua-tua makcik tu pun keluar daripada dalam tolakung tu, tangan tu macam ni. Mini love. Dan macam nak terperanyat. Anda lah cik ni. Mini love kan. Kang mula tu kan, adalah karang tu kan. Dah tak jadilah. Tak apalah, sekatilah nak baik gaya apa kan. Tapi anda sekarang sebab pengaruh media sosial. Tengok. Tak ada dah lagu-lagu nasyid dah sekarang orang Pasir Bosa. Sekarang lagu dia dengarkanlah. Sekarang siko bagi dua kan. Macam-macam lah lagu-lagu yang sekarang kan. Dia tak ada lagi dah lagu yang biasa-biasa ni. Lagu-lagu yang viral yang dia orang ambil kan. Maka jaga-jaga, hati-hati, sebab manipulasi orang boleh buat sekarang ni. Kepala kita dia adjust betul-betul, edit betul-betul, nampak real. Kepala kita tu dia edit, dia letakkan. Itu sebab tuan-tuan susah nak tengok Samsul debat, share video atau gambar dia dengan family dia. Susah nak tengok tuan-tuan. Sebab pada saya, kebahagiaan ini bukan untuk kita pertontonkan ke semua orang bila semua tengok. Sebab bukan semua orang yang tengok Facebook kita berpuas hati dengan kita. Bukan semua orang yang tengok Facebook, tengok akaun sosial kita, dia kata, bahayanya. Ada yang sakit jiwa tak sudah. Nak pula mungkin bekas kekasih lama. Kan? Bekas kekasih lama. Kan? Dia tak puas hati dengan kita. Cakap seorang aja lelaki. Dia marah. Cakap seorang ada bini. Apa ya kau? Berdoa. Benar, penyakit ain. Tak boleh tengok. Ada orang tu pula share. Ada duit, buat rumah. Beria-ya, ambil gambar rumah, tunjuk top 2 tingkat, 3 tingkat. Saya pernah tengok ada member saya seorang, dia buat rumah semi-D, dia rumah suai. Dia boleh tulis, alhamdulillah akhirnya siap juga pondok burukku ini. Pelah otak tu kan. Pondok buruk apa?
Orang yang tengok yang dah lama nak ubah suai rumah, tak ada duit, tak ada kemampuan, bila dia tengok, dia akan terasa hati. Satu lagi perangai orang perempuan. Tiru, jangan makan lu. Make gambar. Share gambar akan bau. Kan? Share gambar, tunjukkan satu dunia. Jangan jealous, kita makan bau. Yang seorang tu pula tengah mengidam. Nak baung tak dapat. Manjang makan gaung je. Tak dapat baung, makan gaung je kan. Kan? Sudah mengaung. Sudah dia pun dah lah kau. Cokit lah kau. Mampulah kau. Tak mana. Betul. Ini saya cakap mungkin dalam balak-balak. Tapi mesej dia kono hati-hati. Tak perlu. Kenapa gembira tu kita nak ukur dengan kita share dengan orang? Kenapa perlu kita tunjuk ke orang? Adakah itu satu kepuasan yang menyebabkan hati kita? Bukankah menunjuk-nunjuk kepada orang lain itu satu bentuk keriakan yang boleh mendatangkan dosa? Kenapa? Dalam kes-kes pemimpin yang pergi ke Tompek tu, kena orang ambil gambar, tak tunjuk dia pergi, itu lain. Itu namanya pancakat. Tu kena buktikan dia sampai sini, dia pergi, YB sampai sini dah. Lah, dia sampai Tompek kita, dan tak ada tadi. Contoh. Tapi kita ni yang menunjukkan keluarga kita ni untuk apa? Tu cakap. Alah, senang anak bini nak tengok. Selama kini tak ada pun. Pernah kemarin kita ambil gambar zaman Kodak, Konica dengan Fuji Color dulu. Ambil gambar, ketak, dah cuci ya. Adakah kita tampal kayak papan kenyataan surau? Biar semua orang tengok. Tak ada. Kita susun elok-elok dalam album. Kita boleh sama-sama tengok dengan keluarga kita. Itu lebih bahagia daripada kita menunjuk-nunjuk dengan orang. Itu yang sebenarnya kita kena perbetulkan. Belum cerita gambar yang kita tunjuk tu gambar tak senonoh. Gambar kita dengan keluarga kita dengan keadaan yang tak cukup sifat aurat Kita duduk dalam swimming pool dengan keluarga kita, berpeluk, pegang macam ni, tunjuk. Sepatutnya untuk keluarga kita saja. Tapi akhir benda tu tersebar. Bila tersebar, pahala itu juga akan pahala dan dosa juga akan tersebar. Itu sebab kita kena berhati-hati. Kan? Maka boleh diambil pengajaran sebagaimana bab menunjuk-nunjuk ni kan, sebagaimana kita lihat larangan menghentak-hentak kaki untuk diperdengarkan apa yang dipakai di gelang kaki kepada orang ramai, sekalipun tanpa memperlihatkannya secara zahir dan umum. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dah elok tersembunyi dalam kain, saja jalan otak-otak biar berbunyi cunceng dia punya golang kaki itu, biar orang tahu dia pakai golang. Bunyi apa tu golang kaki? Berbalik. Berbunyi lah deh. Berbalik kat pilah. Kan? Contoh. Niat kita menunjuk-nunjuk, maka hukumnya riak. Dan hukum riak ini adalah berdosa. Ya, hati-hati. Jadi oleh yang demikian, jangan kita jadikan media sosial ini sebagai gudang dosa. Media sosial hanyalah alat, ada juga media perkongsian sosial. Dahlah kongsi sosial, lopeh itu bergaduh pula laki bini. Sebab apa? Sebab dah mula buat social comparison. Orang ni bercuti dengan laki naik motor macam ni, tunjuk gambar love, sambung tangan laki dengan bini dekat topi banjaran gunung dekat satu daerah di Balkan, di Yugoslavia kan, dekat mana? Di Albania. Dengan suasana sejuk, mana latuk dan sejuk. Sekali bini tengok bang, orang ni berjalan sampai ke Balkan, kita masih lagi capsnya. Kita masih lagi duduk kat Big Sand. Tahu Big Sand? Pasir basah. Cakap putih sikit. Kan? Syik Big Sand. Naklah pergi tempat lain. Nak pergi luar negara. Apa? Luar negara kata dia. Nak pergi mana? Nak pergi UK. Asyik Yuban. Mana Yuban? Ulu Bondo. Kan, tak ada tempat lain kau nak pergi kan. Ponek lah, palak paneh kata kan. Mula dia. Nampak? Comparison, dia compare. Tengok orang tu pakai kereta besar, bang. Kita kecil. Biarlah kecil.
Yang penting kita tak ada hutang. Coba laki ya kau ba. Apa lagi? Kau tengok tu bini orang tu, laki lah marah. Bila laki balik balalah berlari dia nak peluk laki kau kayu batu. Kau dah nampak abang kau dia balik. Cuk kau berlari peluk abang kan. Bang. Rumah bang lu. Bos tu yang dia berlari dalam rumah nak peluk laki Abang buka pintu dah ngadap saya. Nak saya lagi tangan tampokan. Kata agak-agak lah. Agak bergaduh sebab perbandingan. Kan? Kita ni rezeki masing-masing tak sama. Betul tak? Jadi jangan kita bergaduh-gaduh. Orang tu ada rezeki, mungkin dia pergi bercuti. Itu bukan sebab dia ada duit. Kadang-kadang sebab kerja, ada lawatan sambil belajar, suami dapat bawa seorang lagi. Bawa bini macam tu. Bukan sebab dia saja-saja pergi. Sesaja pergi lah kan. Memang macam dulu saya pergi Korea marin. Bukan saya saja pergi. Sebab lawatan bekerja. Tu yang dapat pergi Korea. Nampak acanya dah sampai Korea. Contoh berkahak buka apa? Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Tu. Iyo jangan apa nak kecil anak ni Korea pun sampai. Betul? Kan, tapi rezeki tak sama. Macam orang mungkin dia boleh berjalan-jalan, tapi ceritanya dia berjalan pergi luar negara, duit dia banyak, tapi anak tak ada. Mungkin macam tu. Yang kita pula tak jalan jauh, dah tak jalan jauh duduk rumah yang tu yang jajak beranak. Joki. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak li. Asal bagi salam nyaut beranak lah. Yang seorang tu tak payah bagi salam, topuk nyamuk, yang faham beranak. La ilaha illallah. Yang faham tak faham nantak lah payah pula. Budak-budak ni kalau risau pula aku, kau faham ke dia? Kan? Jadi makna kata hati-hatilah kan, tak payahlah kita petikai kan. Sebab bila kita buat perbandingan sampai bila pun takkan selesai. Contohlah Eden nak jadi YB, dia kata Cik Dio ya. Contohlah kan. Jangan kita macam tu. Sebab apa? Kalau semua jadi YB, siapa pula nak jadi orang biasa? Siapa pula nak jadi ketua kampung? Dengan ini diisytiharkan semua yang berhormat. Parah. Siapa pula lah kan? Tak. Sebenarnya tanyalah YB. Bukannya satu kerja yang senang. Borek tanggungjawab saya pun YB yang berceramah. Kan? Yang berceramah. Jadi mana kata kuranglah sikit borek tu sebab saya tak boleh duduk lama kat kursi tu. Tanggungjawab besar. Tercopek saya naik tak pentas ni. Kan? Bercakap. Jadi jangan main-main. Kita ni kadang sibuk nak jadi macam orang. Buat apa? Yang kita ada kita syukuri. Eden kan best kalau Eden boleh jadi imam. Nak jadi imam. Borek lagi. Kan best kalau Eden jadi penyanyi. Lah, nak jadi penyanyi pula dia. Tak payah. Cuba tengok Gegar Baganza tu. Kan? Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Bukan lagu orang. Lagu dia dah lama tak nyanyi, dia pun tak terdaya nak nyanyi lagu dia sendiri. Yang tu yang Datuk Nora tu dia borak dengan saya. Datuk Nora yang penyanyi tu kawan dengan saya tu. Cerita kan. Dia buat, dia kata kita ni ustaz bila dah berusia kita kena ubah tone lagu kita tu. Dia punya note dia tu kena rendahkan sikit supaya kita boleh nyanyi balik lagu tu dengan baik. Jadi bunyi macam sama tapi sebenarnya kita dah adjust note dia. Macam tu. Marin masa bunuh-bunuh marin kau tengah kuat lain. Kau punya note sampai ke langit. Ni dah tua kau cuba ikut sampai ke langit dengan kau ke langit sekali ni. Mana mati tau lah. Tak terdaya, tak keluar dengan tokak-tokak tu. Tetangga tokak jatuh kat lantai tu kutip dia semula. Kan? Bukan senang. Tu sebab kita ni kata tak ada bono. Bono ni semua dunia semata-mata kan. Tak usahlah kita apa ya. Yang perlu dididik adalah kita sebagai pengguna media sosial. Kan? Agar matang dalam pertimbangan satu tindakan diambil, jangan jadikan media sosial sebagai gudang dosa dan rugi. Jadikanlah media sosial sebagai gudang pahala. Kongsikan, ceritakan dan tularkanlah perkara-perkara yang pertama yang benar sahaja. Kedua, yang bermanfaat. Yang ketiga, yang ada nilai pengajaran dan pendidikan.
Contoh, ambil gambar poster ni, banner ni kan, kita kongsi, kita masukkan dekat dalam Facebook. Kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, kalau ada masa, jom ramai-ramai malam ini kita membanjiri dataran surau kita, kerana pada malam ini akan berlangsungnya ceramah. Bayangkan, setiap orang yang datang sebab terbaca dekat dalam Facebook kita dapat pahala. Macam tu, benda ni benar, bukan benda bohong. Melainkan tiba-tiba Samsul Debat baik-baik tak datang. Kan? Tadi saya sampai agak awal, so saya singgah solat dekat masjid tadi, dekat masjid atas ni kan. Lepas tu payahlah senyap. Jadi mana kata, salah topik ke? Tak, memang nak semayang dulu. Jadi mana kata, kalau kita tengok hari ni, hati-hati. Yang benar, yang ada manfaat kita kongsi, yang tak ada jangan kita kongsi. Benda ada sifat-sifat dia fitnah, boleh menjatuhkan maruah orang, jangan kita kongsi. Benda boleh memburuk-burukkan orang, menyebabkan nilai harga diri orang tu boleh dipersoalkan, lebih baik jangan. Masukkanlah yang baik-baik. Contohnya maklumat-maklumat yang benar, kita dah sah dan contohnya pada ketika itu, bila saya dengar tentang pemergian Allahyarham Amran Tompel kan, bila nampak tu, saya tanya anak dia dulu. Bila dah tersebar tu, sebab saya kebetulan, kalau siapa perasan, program My House di Seremban yang TV Hijrah tu kan, repair rumah dia. Jadi bila berlaku tu, bila orang dah heboh-heboh situ, saya telefon anak dia tu, betul ke ni? Betul. Dia kata, ayah dah tak ada, baru dia tadi. Barulah kita masuk dalam Facebook, masuk dalam media sosial kita, share pada mereka untuk orang tahu, supaya orang dapat doakan kesejahteraan dia. Tentulah keadaan dia, kita kena sahkan dulu kan, yang ada nilai pengajaran dan pendidikan, benda yang baik yang boleh dikembangkan sebagai kebaikan. Hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Itu penting tu, dari share kebaikan. Contohnya, jangan lupa guys, Samsul Debat tadi dia ada pesan, kalau kita dalam hidup kita ni nak berjaya, jangan lupa amalkan 4 amalan ni. Apa dia? Yang pertama, jangan lupa selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Yang kedua, jangan tinggal istighfar. Yang ketiga, baca Yasin setiap hari, sekurang-kurangnya sekali sehari sebelum tidur. Dan begitu juga yang keempatnya, jangan lupa membaca haukil, iaitu la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Kita share nampak biasa, tapi ada orang amal pula benda tu. Amal benda tu mengalir pahala, seolah-olah kita yang mengamalkannya. Nampak tak? Kita mengajar anak kita solat, begini solat, angkat takbir macam mana? Allahu Akbar. Okey, baca macam ni, ajar anak kita. Selagi mana anak kita buat, kita pun dapat pahala, seolah-olah kita yang buat. Nampak? Tu sebab kena ajar benda-benda yang baik. Anak kita dah dalam kubur, bang, apa dia? Teringatlah, boleh tak besok kita solat subuh berjemaah? Kenapa pula ni? Dulu arwah ni kan tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Arwah abah dulu selalu pesan mengalir pahala ke abah, seolah-olah abah yang buat solat jemaah tu. Bang, besok petang kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah ni masa hidup tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Mampus. Kau jangan kau ajar bodoh-bodoh yang tak elok kan. Kita buat kenduri macam mana? Kenduri ni lepas kita habis semua dah clear meja tu, kita buatlah joget lama. Keluarga ni tak pernah daripada arwah hatuk marin lah. Arwah hatuk dah lah tak tonang dalam kubur, kena balun nak balik semula. Pucuk nak cucu cicit yang tak berguna ni kan, menyambung lagi tradisi yang tak apa-apa ni. Wajib joget. Caca lah, tak mampu lah. Joget lagi tu. Kan. Hati-hati. Cakap apa tu? Faham ke tidak ni? Faham. Itulah. Kan dah. Nampak muka dah lomba bila dengan ceramah. Apa tak siapa suruh makan dulu? Orang ceramah dulu baru makan. Saya tadi dah bagi makan ni. Parah lah ni. Dia biar dia ceramah sebelum makan. Bagi botol-botol, pau dah bunyi botol. Habiskan licin dengan tulang-tulang baung tu tolan dan sekali. Ya. Kan? Lain kali jangan ambil macam tu. Samsul Debat memang tak ramah ceramah lepas Isyak ni. Dia ramah ceramah lepas Maghrib. Senang, selesai copek, tinggal nak makan dia. Ni awal-awal tu makan dulu. Makan dulu. Mana muka lepeh dah, semua dah makan. Orang cakap apa? Kan duduk centang dah ke muka kan. Doreh lah Abi, dia nak ambil gambar dengan kau. Tahu tu.
kan? Sabar kan? Gambar togak RM10, gambar robah RM15. Bayangkan kesan-kesan media sosial. Sikit lagi, sabar. Kesan-kesan media sosial pada hari ini kan disebabkan kesilapan penggunaan media sosial menyebabkan pengaruh buruk berlaku, antaranya masalah bunuh diri. Bayangkan ada orang sanggup buat kaji selidik, siapa yang setuju air terjun daripada Jambatan Pulau Pinang hari ini? Kawan dah taklah ramai, 5 orang. Yang 5 tu semua setuju dia terjun. Gila tu kan. Macam Samsul Debat ni ada dekat ramai sikit kan. Dekat YB tu ramai juga follower dia, boleh lah nak undi tu ramai sikit, siap undi, sanggup dia nak terjun. Nasib baik orang sampai tahan dia. Faham tak? Hati-hati kan, boleh menyebabkan bunuh diri, tekanan. Ada orang tertekan sebab dia masukkan dalam Facebook, dia bongih dengan laki laki tak like post dia lah. Oh, kalau si Minah tu yang janda tu masuk kan, abang bukan main copet, like dah. Yang share ni tak roti tau. Abang tak perasan, abang dah lama dah unfollow kau lah, gaduh lah lagi unfollow pula dah. Hati-hati. Begitu juga yang kedua, boleh menyebabkan penyakit mental. Ada orang gila perhatian, attention seeker dalam bahasa orang Gomeh sebut. Dia nak tunjuk ke orang, dia memerlukan perhatian. Ada orang tulis, dia tunjukkan gambar bunga, letak gambar handphone, terima kasih buat suamiku di atas hadiah ini bersempena dengan hari kelahiranku. Wah, ramailah komen, untunglah kau dapat tipun, selamat hari lahir, bila nak belanja, bila nak panggil jemput, nak bawa makan dengan ramai, tak ada kejamuan tahun ni, macam tu dia. Tapi ramai yang tak tahu, telefon dan bunga tu dia beli sendiri. Yang paling teruk sekali, yang paling teruk, dia create satu lagi account untuk puji account tu. Bertuah lah kau dah lah cantik, baik hati pula tu, bertuah dapat suami yang mengambil berat. Wahal dia sendiri tulis, tapi dia percaya tu orang lain. Nama dia split personality disorder. Dia mempunyai identiti dalam dia tu memang ada banyak pelbagai kecelaruan identiti. Cuba baca nanti, split personality disorder. Ramai orang macam tu sekarang disebabkan oleh media sosial. Dan ramai orang yang boleh rasa tertekan, tak selera makan sebabkan orang tak like post dia. Bayangkan. Inilah bahayanya dunia pada hari ini. Begitu juga menurut kajian, masalah mental antaranya akan membuat pendedahan kepada masalah gangguan secara maya seperti bully cyber. Orang balon, orang kutuk, akhirnya orang tu tak sampai delete, orang tu dah share lah ke tempat lain, tak boleh buat apa. Menjadi tajuk-tajuk yang disensasikan. Teori behavioral displacement yang mana berlebihan menyebabkan kurangnya gaya hidup sihat tu sebab dia sakit kepala, sakit otak. Sebab dia dah sibuk dengan media sosial, dia tak bercampur dengan masyarakat macam ni. Ada orang dia tak datang dengan ceramah fizikal, dia tengok depan-depan ni, dia tengok dalam media sosial saja. Walaupun dia duduk soalah, contohlah kan, tapi dia dah terbiasa macam tu, dia tak bercampur dengan masyarakat. Kemudian fenomena fear of missing out berlaku di kalangan remaja yang menyaksikan terdedah pada tekanan untuk sentiasa ikut trend. Kalau tidak, kawan-kawan akan pulaukan dia. Dia nak kena ikut trend tu. Tu mak nak telefon macam ni, tak boleh, kawan-kawan semua dah tak pakai lah telefon, orang tak pakai dah telefon tu. Dia nak ni Android, dia nak i lah, telefon yang i tu. Saya tak nak sebut je nama, dia tak taja ceramah kita kan. Kan, dia nak telefon mahal, kalau tidak kawan tu tak nak kawan dengan dia. Dia seorang yang pakai telefon godang tu, besar bateri kereta. Dia buat jenjeng je kan, kawan pun tak nak kawan dengan dia tu kan. Janji kau nak tipu, pek lah. Kemudian teori social displacement, iaitu persahabatan maya menggantikan persahabatan realiti. Sahabat di dunia maya semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Dan begitu juga antara masalah-masalah juga boleh membawa kepada kes perceraian. Ambil gambar ramai-ramai dengan Samsul Debat dengan YB Datuk Razak, tapi bila dah masuk dalam telefon dah tinggal berdua, sebelah-sebelah dengan Samsul Debat, berdua buat pula wallpaper. Sudah laki marah kat them.
Sampai hati Ustaz, masa bila Ustaz ambil gambar dengan rumah ni macam ni? Tengok, wah gambar tu ramai-ramai di crop ni dengan berdua. Tu masalah tu. Boleh bergaduh suami isteri. Kan? Bayangkanlah di London terdapat kajian yang dikendalikan oleh firma Guaman, Slater and Gordon mendapati Facebook, Skype, Snapchat, Twitter, WhatsApp dan beberapa media sosial memainkan peranan dalam kes perceraian. Ini kajian dah dibuat. Ya? Maka media sosial bukanlah gelanggang untuk berlumba menunjukkan masalah aib dalaman. Tak usah. Saling membuka pekung antara gejala tidak sihat dalam rumah tangga apabila suami isteri mengambil kesempatan menggunakan kuasa viral di media sosial sebagai jalan penyelesaian konflik. Itu tidak tepat. Kita share apa pandangan kalian. Kalau suami itu tak tanggungjawab, tak pernah bagi duit belanja bulan-bulan, kita pun masuk dalam media sosial, akhirnya semua orang, takkan tak boleh agak siapa, laki kau ke? Dah bocor. Tapi sebenarnya kita kena sembunyikan. Itu memang Nabi pesan, aib dan rumah tangga jangan dibawa keluar. Hati-hati. Kan? Kita lihat bagaimanakah tindakan Hindun menemui Rasulullah SAW ialah kaedah terbaik mencari jalan penyelesaian kerana mendapatkan khidmat nasihat baginda yang memiliki kepribadian amat tinggi, amat boleh dipercayai dan sentiasa menjaga aib orang sekeliling. Maknanya dalam konteks keluarga, jangan kita masuk dalam media sosial. Pergilah ke pejabat agama. Pergi pejabat agama ni bukannya nak bercorak ya tau. Pergi pejabat agama, jumpa dengan unit runding cara, mengadulah tentang masalah peribadi yang mungkin kita stuck. Dia mungkin boleh bagi nasihat dan kalau perlu dia panggil pasangan untuk memberikan nasihat ke arah kebaikan. Kadang-kadang kau nak buat macam tu, orang ketiga dia tak ada masalah. Orang lelaki jangan marah pula, kau malukan aku sampai ke pejabat agama. Tak apa nak malu pula, dia panggil nak menasihat. Kalau kita rasa benda tu tak tepat, kita explain ke pejabat agama balik semula. Dia ego tu kan. Kau nak beritahu. Macam cerita Nuha tu lah. Si Nuha dengan Adam. Tengok tak? Cik, orang perempuan bebek tak tahu lah kan. Saya pun tengok kat TikTok tu orang share kan. Jadi mana kata? Hati-hati. Maka kita berkongsi ni biarlah kongsi di tempat yang betul. Kalau kita tengok hal aib dan dalaman rumah tangga, mestilah menggunakan saluran yang betul. Contohnya mendapat khidmat nasihat pejabat agama, atau jika pasangan enggan berbincang boleh terus ke mahkamah syariah bagi mendapatkan pembelaan. Kan? Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan lihat contoh yang paling mudah nak kita faham. Akhirat besok Allah akan umumkan mahkamah mahsyar dibuka. Bila mahkamah mahsyar dibuka, maka beraturlah di hadapan kita, semua beratur. Hai, apa pula orang beratur depan aku ni? Pahala kita banyak ni, borek pahala kita ni. Dosa sikit. Contohlah, kita ambil yang baik dulu. Jadi dia pun cakap, okay, apa tujuan kau datang ni? Beratur ni. Dia dulu pernah kutuk aku, dia pernah fitnah aku. Zap, ambil satu pahala. Dulu dia ni gambar melagu-lagukan orang ni. Dia ambil hak orang ni. Bila dia poin ni dia ambil hak aku ni, dia kutuk, dia fitnah aku, ambil satu pahala ni. Dia dulu kan masa poin beratur dekat pejabat pos montang-montang lah kat kaunter tu kawan dia. Dia pakai lepas tu dia dapat poin. Wah, saya dulu bersapang daripada pagi nunggu turn tak sampai. Dia potong queue, ambil hak orang satu lagi. Satu pahala ambil. Akhirnya habis pahala dah. Bila dah habis pahala, ingat orang bersurai tak, beratur masih panjang lagi. Ya Allah, kenapa mereka ni beratur lagi ya Allah? Pahala aku dah habis dah. Allah bagi tahu, disebabkan pahala kamu sudah habis, dosa orang tu pula kamu tanggung. Bayangkan. Tu sebab pesan benar ni, jaga elok. Itu sebab Nabi pernah tanya, siapakah yang akan muflis? Siapakah golongan yang muflis? Nabi tanya. Maka sahabat tanya, tentu-tentulah orang yang tak ada duit, tak ada harta, emas, perak dan sebagainya. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari akhirat membawa pahala salat, puasa, ibadahnya, tetapi akhirnya muflis disebabkan dia menzalimi orang lain, disebab memfitnah orang lain, sebab dia menganiaya orang lain, sebab dia menceritakan keburukan orang lain dan sebagainya. Maka itulah orang yang muflis.
Jadi jangan kita sampai jadi orang yang sedemikian. Kita rasa kita hidup lama atas dunia, tak lama. Allah kalau nak ambil nyawa kita bila-bila masa saja, hati-hati. Itu sebab saya selalu pesan, akhir-akhir ni saya pesan kat mana tampil, tak lama lagi nak pelan raya, tolong jalankan tanggungjawab masing-masing. Keluarlah mengundi. Tetapi dalam pada kita mengundi, tak perlu kita bergaduh sesama kita, memburuk-burukkan orang lain. Jangan buat kerja macam tu. Nilaikanlah sendiri antara calon-calon mana yang kita rasa boleh diharap untuk bekerja kat tempat kita. Kalau yang tak menulis, yang benar, yang tak tahu, tak siapa, mula tiba-tiba datang muncul orang tu, tak salah kita pilih. Dan orang yang memfitnah, jangan kita ambil poin ni, sebab kita akan jadi sebahagian daripada pemfitnah itu. Jangan kita ikut. Ya, ni pesan betul-betul. Dan satu lagi, kalau dah pilihan raya, pangkah, pergi balik masyarakat, baik-baik. Tak usah buka lagi dah cerita politik. Dah pangkah, baliklah ke tempat masing-masing. Pergi surau, bercampur macam biasa. Pergi kenduri, bercampur macam biasa. Jangan nak sesaja kau tanya, apa perasaan kau setelah kalah ni? La ilaha illallah. Kawan tu penyokong fanatik pula tu kan. Kau buka lah cerita. Dah tak nampak bendera rumah kau? Kenapa ya? Nampak kan? Kan benda tak elok, tak sah. Ni pesan betul-betul. Nak menyokong, nak menzahirkan sokongan, berpada-pada. Tak perlu sampai kita nak bergaduh. Kita memburukkan orang lain, macamlah kita ni baik benar. Jangan. Hati-hati. Minta tolong sangat-sangat. Sebab Nabi tak ajar kita begitu. Nabi ajar, selagi mana dia Islam, selagi mana dia patuh pada perintah Allah, maka kita wajib sayang dia. Selain pada tu, Nabi tak ajar. Oh, dia jangan baikkan dia ni geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baikkan dia ni geng belah sanun. Nabi tak ajar. Selagi mana Islam, kita kena baik. Tentang pilihan raya, laksanakan tanggungjawab kita. Kita kena laksanakan tanggungjawab. Apa yang kita semai, itu jugalah kita akan tuai pada hari akhirat. So nak tuai apa? Nak semai apa? Nak semailah pahala banyak-banyak. Itu sebab dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 sebagai penutup. Logo tak dengar penutup. Di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Tak dapat semua, dan langsung tak ada bahagian untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kalau kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Tepuk dada, tanyalah iman kita. Di mana kedudukan kita? Jadi rasa cukup setakat itu. Kerana saya maklumkan tadi untuk makluman semua, insya-Allah besok saya akan berlepas ke Jakarta. Pagi-pagi nanti bukan bertemu dengan Presiden, tetapi tapi saya pergi ke Jakarta untuk berceramah untuk kedutaan kita Malaysia di sana. Dan insya-Allah saya akan bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang buat react video saya yang golak sampai menangkuk tu lah. Dia dah janji nak jumpa saya kat sana. Tak sabar nunggu saya kat airport dah. InsyaAllah saya akan jumpa dekat sana. Jadi doakan perjalanan saya selamat pergi dan selamat balik. InsyaAllah saya akan berada di sana dalam 3 bulan. Tak ada, 3 hari je. Cerita tak terayu dah lama kan. Jadi insyaAllah saya flight saya subuh besok. Jadi saya pukul 4 pagi dah kena ada kat sana, dekat airport. Jadi doakan saya semua. Dan terima kasih banyak. Lauk memang sedap kan. Kalau ikut hati nak tambah lagi, tapi makan berselok. Poeh botol monokan tadi tu. Tapi tambahkanlah hati kan. Dia kalau mejo tadi rasa dengan Datuk Razak dia balawan tambah ni. Saya dah agak tadi tu makan dengan Datuk Razak pun tambah gitu. Tapi tadi tak apa ayo, tak pandai betul lah tuan rumah ni. Dia tak pandai lah dia. Politik tu kena pandai sikit. Saya ingat kan dia duduk bawah meja tu, suruh bersih. Sudah. Tak ada lah ni dah. Kan? Sedap lauk tu tadi. Iya. Nak ngulang lagi lepas ni tak payah lah. Ada mana pun dah. Kan? Tak adalah. Tapi apa-apa terima kasih banyak. Lauk sedap. Memang sedap tadi. Anak pula tadi kan, yang tumpuk apa di bawah, berdaun kayu tadi kan. Sedap lah tu. Sedap lah. Kau dapat bungkus lah sikit. Betul lah. Macam tu lah. Tak kena cakap macam tu, tidak tak faham. Kena cakap.
Kan? Tempoyak daun kayu tu. Bungkus sikit. Ya. Banyak pun tak apa. Macam tu. Saya cakap tuan-tuan. YB tak cakap, saya cakap. Bungkus dengan YB sikit. YB contoh datang ke plekat, tuan-tuan tak bagi, sesiur batu lah bagi. Betul Razak memang saya gurau dengan dia. Kan? Jadi dia pun dengan saya tu, alhamdulillah. Tu Razak saya doakan yang terbaik lah untuk dia, insyaAllah. Tu Razak ni dia humble, dia senang dibawa bercerita, senang berunding, senang. Dan ada protokol mana. Tadi kalau tengok cara tadi, orang ingat saya YB, bukan dia. Kan, itulah dia ciri-ciri yang kita perlu cari tuan-tuan. Jadi bukan kempen dia, tak ada. Ni tak ada apa, tutup pulang lah. Tadi bak kata cik ni, undi rahsia teh. Ayo, betul. Kan, semoga berjaya lah ya. Penduduk di sini teruskan bersatu hati lah. Tak usah berpecah-pecah, tak usah gaduh-gaduh ya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah dikata tidak dicaci, jangan.